Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri yang ketiga, khusus intensif memahami qawaid fiqhiyah, dan pada hari ini insya-Allah kita akan membincangkan tentang kaedah yang kedua, iaitu al-yaqin la yazulu bisyak, dan aplikasinya. Jadi al-yaqin la yazulu bisyak ini adalah salah satu kaedah utama yang terdapat dalam qawaid fiqhiyah yang 5. Okay, jadi kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan al-yaqin la yazulu bi asyak. Okay, dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair, Imam As-Suyuti ada menyebut bahawa kaedah al-yaqin la yazulu bi asyak ini aplikasinya terdapat dalam 3/4 masalah fiqh. Jadi memang cukup banyaklah, kan? Jadi apa sahaja yang ada dalam perbahasan fiqh merentasi semua bidang ataupun semua bab fiqh ni, kaedah al-yaqin la yazulu bisyak ini dia tidak akan lari. Dia akan ada kaitan. Okey. Dan ini antara kaedah yang dianggap tonggak dalam masalah-masalah fiqh. Okey. Dan sebenarnya kaedah ini menyelahkan sifat mudah dan rahmat syariat Islam, dan ada penyelesaian. Okey, apabila berlaku pertemuan antara yakin dengan syak, kan, zon dengan zon dengan yakin, zon dengan syak, yakin dengan syak dan sebagainya. Di situ ada penyelesaian yang kita boleh cari daripada fiqh, insya-Allah. Dan juga sudah tentu kaedah ini memberi penyelesaian kepada mereka yang mengalami masalah was-was yang sama ada tahap biasa, pertengahan ataupun kronik, sekiranya mereka mendengar nasihat. Nanti kita akan sebut contoh. Okey. Sebab bila kata was-was ni, okey, kita diuji, kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita kena penyakit was-was ni. Jadi bila kena penyakit was-was ni boleh kata syak lah. Okey. Jadi bila terkena dengan sifat was-was ni, kita akan menyebabkan kita ni dalam bab contoh macam ambil wudu, dalam bab rakaat solat dan sebagainya, itu kita akan sentiasa ada sifat taradud, berbolak-balik dalam hati kita. Dah cukup belum? Dah penuhi syarat rukun dan sebagainya belum? Jadi dia akan membawa masalah. Maka kaedah fiqh yang kedua yang kita nak bincang pada hari ini, insya-Allah akan memberi satu jawapan dan penyelesaian kepada masalah ini. Baik. Okey. So kita lihat apakah definisi kepada ataupun mafhum kepada kaedah al-yaqin la yazulu bisyak, iaitu perkara yakin tidak boleh dihilangkan dengan syak. Okey, bila sebut perkataan yang pertama al-yaqin. Al-yaqin ni apa? Iaitu kepastian, kita panggil 100%, 100% kita tahu, kita yakin bahawa telah berlaku sesuatu benda ataupun tidak berlaku sesuatu perkara. Jadi makna kata yakin ni maksudnya satu kepastian yang total, satu tahap, satu level pengetahuan yang kita panggil total 100%, dan tidak digugat dengan apa-apa perkara lain yang menggugat keyakinan ataupun totalnya pengetahuan kita tentang satu benda. Okey. Manakala lawan dia ialah syak, kan, iaitu syak ni dia 50-50 kita panggil, tidak pasti, ataupun bahasa mudah was-was tentang berlakunya sesuatu ataupun tidak berlakunya sesuatu. Macam tadilah kita kata, aku ni dah terkentut belum? Rasa macam ya, rasa macam tidak. Jadi kita tak pasti. Kalau yakin ni memang kita yakin sungguh, memang sungguh tadi aku dah terkentut, kan. Jadi itu perbezaan antara yakin dengan syak. Okey. Jadi perkataan la yazulu
dia tidak hilang. Maksudnya yakin ni, bila kita dah yakin, maka keyakinan kita itu tidak digugat dengan maksudnya tidak boleh lawan. Kalau ada sifat was-was ataupun syak yang mendatang, maka sifat syak dan was-was itu tidak boleh menghilangkan, tidak boleh lawan, tidak boleh membatalkan, tidak boleh mengalahkan keyakinan yang kita ada yang pada permulaan tadi tu, kan. Kita yakin, tiba-tiba datang satu sifat syak, sifat was-was, kan. Dah batal belum? Dah batal belum? Jadi sifat was-was yang mendatang itu sebenarnya aplikasi kaedah ni dia tidak boleh menghilangkan sifat yakin kita pada peringkat pertama tadi. Baik. Jadi maksud kaedah ini ialah perkara yang berlaku dengan satu tahap yang yakin, iaitu dengan pasti, dengan apa cara sekalipun tidak dapat digugat dengan perasaan syak ataupun was-was. Jadi hukum yakin ini akan berkekalan dan berterusan. Nanti tak apa, insyaAllah kita akan lihat contoh-contoh aplikasi itu, kita akan mudah faham. Okey, seterusnya ni. Apakah penanda aras sifat yakin dan juga syak? Okey, kalau anda melihat tanda aras, percentage ataupun peratusan yang saya letakkan di sini, sebenarnya tuan-tuan dan perempuan sidang penonton sekalian, kalau merujuk kepada kitab-kitab para ulama kita dan para fuqaha kita, tuan-tuan takkan jumpa percentage ataupun peratus ni. Okey, yang ada hak ni, kan, al-yaqin, az-zan, zanul ghalib, az-zan yang biasa, kemudian asyak, al-waham, adamul yaqin, dan sebagainya. Okey, jadi kenapa dalam slide ini saya meletakkan percentage ini? Saya terjumpa dan saya pernah terbaca satu buku yang ditulis oleh, kalau tak silap, Dr. Hasan Hito. Buku usul fiqh yang kecil saja, yang ringkas. Saya pun dah terlupa apa tajuk penuh buku usul fiqh dia tu. Dia juga meletakkan percentage begini. Okey. Ada peratus-peratus ni. Jadi saya kita panggil bukan orang pertama lah yang meletakkan numbering ataupun percentage di sini untuk menjelaskan. Saya tak kata ini adalah tepat lah, tapi nak menggambarkan, nak memudahkan kita faham bahawa bila sebut yakin ni, tahap dia macam mana, kan? Jadi ini bukan bid'ah, ini kita panggil sekadar untuk menunjukkan tahap yang dikatakan yakin, zon, syak, waham dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah kalau anda tidak bersetuju dengan peratusan ini pun tidak ada masalah, kan? Sebab memang kita lihat dalam perbincangan para fuqaha kita dalam kitab-kitab fiqh, qawaid fiqh dan sebagainya ini, mereka hanya menggunakan istilah ni sahaja, kan, tanpa peratusan yang saya letakkan di sini. Okey, tapi tak apa, kalau anda nak ikut Dr. Hasan Hito ataupun pandangan saya ni, kita nak cuba faham. Bila kita sebut yakin ni, maksudnya dia adalah benda, perkara yang 100%. Okey. Kemudian bawah kepada yakin dipanggil az-zan. Okey, apakah itu zan? Zan ni nak terjemuh dalam bahasa Melayu ni, ada orang terjemuh sebagai sangkaan, ada orang terjemuh rasa-rasa, kan. Jadi saya pun selalunya bila terjemah zan ni, sama ada kadang-kadang kita gunakan istilah sangkaan ataupun rasa-rasa, kan. Tapi rasa-rasa ni dia bukan jenis main teka-teka je, kan? Dia juga berdasarkan ijtihad. Okey. Dan kebiasaan kalau kita mengaji fiqh ni, kita faham bahawa hukum hakam fiqh ini, dia sebenarnya kebanyakan hukum fiqh adalah zanni, kan, di tahap zon. Dia tidak sampai tahap 100%, kan. Sebab itu bila sebut ijtihad ni, ijtihad dia bukan berbentuk 100%. Okey, dia adalah zon, sama ada zon yang biasa, tetapi kebanyakannya adalah zon yang ghalib ataupun zonnun qawiyun. Okey. Sebab itu contoh macam kita masuk dalam hutan. Kita tak bawa kompas, kita tak tahu arah kiblat.
Jadi kita kena berusaha. Berusaha untuk apa? Untuk cuba usaha untuk menentukan arah kiblat yang kita nak semayang. Jadi di situ kena ada sifat ijtihad sikit. Nak ijtihad macam mana? Iaitu kita boleh toleh sebelah atas, cuba melihat cahaya matahari ke arah mana. Kan? Sebab kita ni kan timur barat kan. Jadi kalau cahaya yang ada cahaya yang menuju ke arah barat tu, so kita tahulah itu adalah arah kiblat. So maksudnya kalau orang yang tersesat dalam hutan, dia nak sembahyang, dia tidak boleh terus angkat takbir. Ini aku rasa yang ni dah kiblat ni. Dia kena dongak ke atas dulu, ataupun kalau hutan tu terlalu tebal kan, sehingga kan pokok-pokok besar tu menutupi cahaya matahari kan, at least dia kena usaha juga kan. Buatlah dongak ke atas ke, panjat pokok sikit ke, berjalan ke depan sikit ke. So kena ada usaha supaya kiblat yang dia nak tujui tu, dia nak hadap tu, hasil daripada zon, iaitu ijtihad dia. Sebab itu dalam masalah fiqh kita panggil penentuan hukum fiqh ini paling minimum pada tahap zon itu telah memadai. Sebab itu dalam istilah qawaid usuliyah menyatakan bahawa idza zanna al-hakim al-hukma wajib al-amalu bih. Apabila seseorang mujtahid itu telah zon, telah sampai tahap zon itu, maka dia wajib beramal dengan ijtihad dia. Itu. Tapi kalau kita boleh sampai tahap yakin 100%, maka itu lebih aula. Okey, sebagai contoh lagi saya nak bezakan antara yakin dengan zon. Sama ada zon yang ghalib ataupun zon yang biasa. Kita boleh yang dua-dua ni, zon kuat dengan zon biasa ni, kita boleh kelompokkan di bawah satu istilah az-zon. Okey, contoh kalau kita pergi ke Mekah kan, Masjidil Haram. Okey. So kalau kita berada dalam kawasan yang sebelah dalam, kita masuk, jadi kita nampak Kaabah depan kita. Okey, punya besar Kaabah depan kita, maka kita pun menghadap. Daripada arah mana pun tidak ada masalah. Kan? Daripada depan, belakang, tepi, kiri, kanan tu, kita duduk selagi mana kita menghadap ke arah Kaabah itu, maka itulah kiblat kita. Dan bila kita berada di dalam kawasan Haramain tu, bukan Haramain, Masjidil Haram tu, Kaabah depan kita, maka kita tahu itu adalah arah kiblat kita, dan tahap pengetahuan kita menghadap kiblat itu adalah tahap yakin 100%. Kenapa? Sebab memang Kaabah duduk depan kita. Okey. Tapi kalau kita terlewat, contohnya orang dah azan baru bergegas keluar daripada hotel, kita terlewat, dah tak sempat nak masuk ke dalam ke dalam kawasan yang depan Kaabah tu, kita hanya semayang di area luar sahaja, maka kita berdiri dalam saf, di mana saf dekat luar kawasan Masjid Haram tu memang telah ditandai oleh batu marmar tu kan, yang ada garisan saf tu kan. Okey. Sebenarnya kita yakin ke? Kan, kita confirm ke garisan itu memang tepat? Sebenarnya dia tidak yakin. Sebab apa? Sebab kita tak nampak Kaabah depan kita. Depan kita ni dinding Masjid Haram tu. Cuma berdasarkan zon yang kuat, setelah ditetapkan oleh kita panggil pihak pengurusan Masjidil Haram, ya, kita zon, kita rasa selesa, dan kita boleh ikut penanda aras soft yang dilakukan oleh pihak pengurusan Masjid Haram. Sebab itu ada beza antara yakin dengan zon. Okey. Tahap ketiga ialah syak. Ya, ini yang kita kata yakin dengan syak. Okey. Jadi kaedah kita ni, kita bukan nak cerita pasal zon, tapi kita nak cerita pasal yakin, kita nak cerita pasal syak, dan juga bukan waham. Waham ni maksudnya level dia bawah pada syak lagi ni, kan? Okey.
Jadi makna kata sekarang ni aplikasi kaedah al-yaqin la yazulu bisyak. So kalau kita melihat persentage di sini, bila kita kata al-yaqin ialah kefahaman pengetahuan kita tentang satu benda itu 100%. Kalau syak dia 50-50. Jadi macam mana aplikasi dia? Okey. So yang macam yang saya katakan ini ini adalah hasil ijtihadi sahaja. Khususnya yang peratusan ini. Tuan-tuan nak terima pun boleh, tak mau terima pun boleh, tidak masalah. Okey. Dia yakin ni dia ada beberapa keadaan, beberapa kita panggil ada bukti. Okey. So yang pertama pengalaman diri individu tersebut. Yang kedua, dokumen yang bertulis. Manakala yang ketiga, saksi. So, apa maksud saya dalam slide ni? Contoh macam ni. Kita kata, aku yakin ni. Aku yakin. Aku tak terkentut. Kan? Jadi, kita sendiri, kan, yang empunya badan kita. Okay? Kita tahulah sama ada, diri kita ni dah terkentut, ada keluar angin daripada dubur kita ataupun tidak, kan? Ataupun kita ni ada penyakit sulusul baul ke, dan sebagainya, kan? So kita boleh rasa diri kita ni keluar air kencing ataupun keluar najis daripada kemaluan ataupun dubur kita. So kita sendiri yang tahu, orang lain tak tahu. Tetapi saya dulu pernah mengajar satu sekolah, kan, ada seorang anak murid saya ni, dia memang Allah uji dia, tidak ada deria, tidak ada deria untuk rasa berak dan kencing. Tiba-tiba saja terkeluar, kan. Jadi dalam berjuta orang ni mungkin Allah akan uji ada individu sebegitu. Maksudnya dia tidak ada deria untuk kalau kencing berak pun dia tak boleh rasa, kan. Apatah lagi mungkin kentut dan sebagainya itu pun dia tak boleh rasa. Tiba-tiba saja memang terkeluar air kencing ataupun najis dia tu. Sebab itu dia datang sekolah memang pakai pampers. Kan? Jadi bila saya duduk tengah mengajar ni, bila saya terbau benda yang pelik, jadi saya akan bagi hint kepada dia untuk pergi bilik air tanpa kawan-kawan dia sedar. Kan? Jadi kesian. So kalau ada manusia yang diuji macam ni, ini adalah ujian kepada dia dan juga kepada keluarga dia lah, kan. Cuma kebiasaan yang saya maksudkan pengalaman diri ni ialah orang yang normal lah, yang macam kita orang normal yang tidak ada penyakit macam tadi tu. So kita sendiri tahulah sama ada kita kentut ataupun tidak, kan. Jadi keyakinan tu ada pada tahap kita. Kemudian yang kedua ialah dari segi dokumen bertulis, geran resit. Kadang-kadang kita rasa berapa atau tadi kita makan, kan. Jadi bila kita rujuk balik resit kita, harga KFC ni RM13.95 contohnya, baru kita yakin balik dengan apa yang kita harga yang kita makan. Okey. Jadi mula-mula rasa kita terlupa, kan. Tapi bila ada resit, bila ada geran tanah, baru kita tahu ini harga yang kita makan, ini adalah sempadan tanah kita, berapa kaki persegi dan sebagainya. Okey. Dan yang ketiga ialah saksi. Okey. Dia kadang-kadang berlaku macam ni juga. Kita yakin yang kita tak terkentut. Tapi rupa-rupanya tadi kawan kita kata, hang tak kentut. Apa tadi hang duduk sebelah aku kentut perut. Sudah, kan? Jadi keyakinan kita ini sebenarnya dibukti oleh kawan kita. Bukan kita, tapi oleh kawan kita. Tapi kena tengok juga kawan yang jenis mana, kan? Kita bila berkawan dengan orang ni, kita tahulah tahap kefiqahan kawan kita itu boleh dipercayai ataupun tidak. Okey, so ada soalan di sini. Kalau zon kentut ke tak, nak ambil wuduk balik ke? Tak, Ustaz. Sebab tu tadi kita kata, kan, bila terkentut ni, kentut ni ialah angin yang keluar daripada dubur. Okey. Jadi bila sebut kentut ni, macam tadi saya katakan bahawa
kita empunya diri kita, kita akan tahu sama ada angin yang berlega-lega di kawasan halaqatul dubur, dubur kita tu dah terkeluar belum. Okey. So kalau dia hanya bermain-main, bermain-main manja di kawasan dubur kita itu tapi belum keluar lagi. Okey. Maka tidak terbatal, belum terbatal wuduk kita. Nanti kita akan tengok hadis yang Rasulullah SAW sebut, kan. Tapi kalaulah memang dia dah bermain-main di halaqatul dubur, angin tu, kan, dan memang dah tahu dah keluar, maka itu bukan tahap zon lagi dah, kan. Itu memang dah yakin bahawa memang kita terkentut, kan. Saya teringat ada satu soalan masa saya mengaji dengan Ustaz Nuruddin Marbu' Al-Banjari Al-Makki di Mesir dulu, kan. Dalam kuliah beliau ada seorang tanya, Ustaz, apa hukum dia kalau dia tengah semayang, kan, tiba-tiba dia rasa terkeluar, bukan keluar angin, dia rasa terkeluar sesuatu daripada dubur dia. Lepas tu Ustaz Nuruddin kata hukumnya ialah dia telah terberak dalam solat, maka terbatallah solat dia. Baik. Okey. Sebagaimana dalil yang kaedah yang pertama al-umur bi maqasidiha yang kita bincangkan pada 2 hari lepas, begitu juga kaedah al-yaqin la yazulu bisyak ini juga didasari kepada kepada dalil daripada Al-Quranul Karim dan juga hadis Rasulullah SAW. Ini sebagai contoh sahaja, dan ada lagi dalil-dalil yang lain. Antara contoh dalam Al-Quran, inna zanna la yughni minal haqqi syai'a. Okey, sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu daripada kebenaran. Surah Yunus ayat 36. So di sini Allah tidak berkaitan dengan syak, dengan hak, iaitu yakin. Dan ini pertembungan antara zon, sangkaan, dengan dengan yakin. So kalau tadi kan, kalau kita merujuk balik kepada penanda aras ni, so kita minta maaf ada gangguan teknikal sikit. So kalau kita lihat di sini, bila kita kata yakin 100%, kalau zon sama ada zon yang ghalib ataupun zon yang biasa ni, dia 51 hingga 99%. Jadi maknanya kawasan ini zon dengan yakin pun dah tak sama dah. So kalau ada kita sekarang ni sedang membicarakan tentang kaedah al-yaqin la yazulu bisyak, iaitu pertembungan antara yakin dengan syak. So kalaulah syak tidak dapat menggugat yakin, samalah juga zon bila bertembung dengan yakin lebih kurang samalah, iaitu zon dia tidak boleh mengalahkan yakin, sebab yakin ni dia adalah 100%, kan. Zon ni sama ada zon ghalib ataupun zon yang biasa ini, dia dia tidak sampai level yakin. Okey. Jadi sebab itu tadi kita kata sangkaan itu dia tidak boleh mengalahkan al-yaqin. Okey, itu dalil daripada Quran. Daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashkala alaihi akhraja minhu shay'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah seseorang daripada kamu ini merasa ada satu dalam perutnya dan dia syak, kan, fa ashkala alaihi, kan, dia rasa syak, dah terkeluar, maksudnya dia rasa something, angin lah, angin sedang berpusing-pusing dalam perut dia ni, dia rasa jadi apa hukum dia duduk tengah semayang ni, kan. Jadi fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un am la, adakah terkeluar daripada duburnya sesuatu, maknanya angin ataupun tidak. Fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, janganlah dia keluar masjid sehingga dia mendengar bunyi kentut ataupun dia mendapati bau kentut yang busuk.
Okey, jadi hadis ini menunjukkan bahawa apabila kita ada masalah angin, berangin perut, kan? Jadi bermain-main, itu baru di tahap perut. Dia sama juga, sama macam tadi saya kata, kalau kita dah rasa sampai tahap di kawasan dubur tu pun, selagi mana angin itu tidak melepasi dubur kita, maka solat kita tidak terbatal dan kita boleh teruskan, kan? Kita boleh teruskan solat kita sehingga habis, kan? Cuma para ulama kita kata makruh kalau kita sembahyang dalam keadaan kita nak terberak, kan, ataupun kita ni lapar sangat, berangin perut 2-3 hari tak berak ni, kan, sebelum kita takbiratul ihram tu kita dah rasa dah nak terberak, kan, tapi sayang nak ambil wuduk balik, kan, kita teruskan sembahyang. Jadi hukumnya makruh. Makruh kenapa? Sebab perbuatan kita sembahyang dalam keadaan kita sakit perut ataupun ni, dia akan menyebabkan kita tidak khusyuk dan kita akan tergesa-gesa untuk menyelesaikan masalah itu, kan. Ada suatu soalan. Yang pertama tadi, ada iman duduk kat level mana, doktor? Kan? Sudah tentu dalam bab dalam bab akidah ni kita kena capai 100% lah. Kita tak bolehlah kata aku rasa Allah tu wujud, kan. Jadi iman tak sempurna macam tu, kan. Kita kena yakin bahawa Allah itu wujud, Allah itu esa. So kalau ada sedikit keraguan dalam kalau ada keraguan dalam diri kita ni, maka iman kita tu tidak sah, kan. Tapi kalau dalam fiqh, dalam fiqh ni dia berbeza sikit dalam bab akidah, sebab dalam fiqh ini kita hanya diminta kalau setakat level zon itu pun dah memadai, tetapi kalau kita boleh sampai tahap yakin itu lagi bagus, kan. Sebab dalam masalah fiqh ini nak capai tahap yakin 100% dalam semua perkara tidak mampu, dan dari segi realiti pun memang tak begitu, kan. Sebab itu tadi kalau ikut kaedah yang saya bacakan tadi, iza zannal hakim al-hukma wajib al-amalu bih, kalau even kalau definisi ijtihad tu sebenarnya pun istifraghul wus'i, kan, hatta yuhisul ajza anil mazidi minhu tu, kan. Dia usaha seorang mujtahid mengkaji, meneliti nas, kan, sehingga sampai satu tahap dia rasa dia dah tak mampu dah nak pergi lebih daripada tu. Dia dah buat kajian, dia dah buat penelitian sama ada dalam nas, pandangan fuqaha, fatwa sahabat dan sebagainya. Dia rasa itu sahaja kemampuan dia, maka dia pun berfatwa, beristiad, memutuskan hukum. Maka itu telah pun memadai dalam bab fiqh. Okey, so ada soalan di sini. Betul ke nak hukumkan dalam bab syak atau yakin ni kembali kepada hukum asal? Contoh, kalau dalam bab wuduk ni saya baca soalan. Kalau dalam bab wuduk, kalau kita syak, dah ambil ke wuduk ke belum, jadi asal hukumnya adalah kita belum berwuduk. Berbeza kalau kita syak selepas dah berwuduk, sama ada dah kentut atau tidak, jadi hukumnya berbalik beratas yakin atau syak kita. Jadi bagaimana nak bezakan situasi dalam hal untuk mengekalkan hukum asal suatu perkara? Okey. So jawapan dia ialah memang kaedah al-yaqin la yazulu bisyak, yang ni kita bincang dalam bab ataupun ilmu qawaid fiqh. Kalau kita belajar ilmu usul fiqh, dia ada satu perbahasan yang dinamakan istishab. Okey, dia perbincangan dia lebih kurang sama, kan? Aplikasi dan contoh-contohnya lebih kurang sama, cuma sudut pandang itu berbeza. Yang pertama dan yang sekarang ni kita bincang dari sudut kaedah fiqh. Okey, kaedah fiqh dia ada dia punya yang tadi ni, sekarang ni dalil yang kita bincangkan, dan satu sudut yang istishab itu dari sudut pandang ilmu usul fiqh, di mana istishab juga adalah salah satu dalil yang walaupun dia level dia tak samalah dalil Quran tu, tetapi sebenarnya dalil istishab juga mempunyai sandaran dalil daripada Al-Quran dan hadis, dan dia punya perbincangan lebih kurang sama. Jadi soalan ni saya akan jawab through kita punya pembentangan ni, nanti insyaAllah kita akan nampak.
Okey. So, hadis inilah sebenarnya yang kita panggil betul-betul relate dengan kaedah al-yaqin la yazulu bisyak ni. Nak cerita bagi kalau dalam solat kita, yang ni pasal terkentut. Dan ada satu hadis yang lain pasal bilangan rakaat, kan, as-salla thalathan am arba'an. Kita duduk tengah sembahyang, kita datang syak, kan. Datang syak ni dia macam-macam sebab lah. Kita banyak mengelamun, kita tak khusyuk dan sebagainya, so dia akan datang syak tu. Aku ni dah rakaat ketiga ke rakaat keempat lah, kan. Kita rasa syak. Jadi jawapan kepada syak sama ada 3 rakaat ataupun tidak, kita kena bina atas apa yang kita rasa yakin itu, ataupun sekurang-kurangnya apa yang kita rasa zon itu. Iaitu kalau kita yakin kita dah sembahyang 3, yang keempat tu kita syak, maka kita kena tambah 1 rakaat lagi. Okey. Tapi kalau kita dah rasa kita tak yakin tapi kita rasa zon. Okey. Aku rasa aku dah rakaat keempat ni. Aku rasa, aku tak yakin tapi aku rasa. Maka kita boleh ambil yang zon itu. Kan? Sebab apa? Zon ni di atas pada syak. Kan? So yang paling atas yakin, itu yang seafdal kalau kita boleh sampai. Tapi kalau tak dapat capai kepada yakin itu, kita boleh ambil yang tingkatan zon. Kalau syak ni dia 50-50. Okey. Okey. Sama juga macam kaedah yang pertama, al-umur bi maqasidiha, di bawah itu ada cabang-cabang ataupun kita panggil furu' fiqhi, furu' qawaid. Maka kaedah yang kedua, al-yaqin la yazulu bisyak, ini juga mempunyai beberapa kaedah kecil, ataupun anak-anak kaedah, kan. Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kan. Ini antara kaedah fiqh, dan ini juga sebenarnya ta'rif istishab sebenarnya, kan. So kalau kita faham kaedah al-yaqin la yazulu bisyak, insya-Allah kita akan faham al-istishab tu apa, kan. Kemudian al-aslu fil asya' al-ibahah. Yang pertama tadi, al-aslu baqa'u makana ala makan, iaitu kekalnya hukum sesuatu itu berdasarkan keadaan yang lepas. Okey, contoh macam tadi soalan tadilah, kita ambil wuduk. Okey, katakan tadi subuh lah, kita bangun, kita mandi ataupun kita ambil wuduk saja, kita pun solat subuh. Okey, lepas tu kita makan, sarapan, dan pukul 8.30 kita dengar kuliah ni, kan. Sepanjang itu, sekarang ni kita duduk dengar kuliah ni, tiba-tiba datang lintasan dalam hati kita, wuduk tadi ni aku masih ada ke ataupun dah terbatal lah. Dia datang syak, kan. Batal ke tak? Okey. So kalau kita rasa ataupun kita berhadapan dengan keadaan sebegitu, maka kita boleh gunakan kaedah al-yaqin la yazul bisyak, ataupun kaedah al-aslu baqa'u ma kana ala makan, iaitu kita cuba recall, kita cuba refresh balik memori kita sekadar yang boleh. Okey, tadi pagi aku bangun pukul 6, aku mandi, aku ambil wuduk, lepas tu aku solat subuh, aku zikir, baca Quran apa semua. Lepas tu aku turun pergi dapur, aku makan sarapan, pukul 8.30 aku buka kuliah Dr. Iwan. Seingat aku lah, tak kentut lagi, dan seingat aku juga tak adalah aku masuk bilik air, kan, nak kencing, nak terberak, kan. Jadi kita cuba refresh balik, recall balik memori kita setakat daripada subuh ni. Maka kita cuba ingat, kan, dan kita lebih rasa berat belah tak kentut, dan kita tak masuk bilik air untuk kencing berak, maka kita boleh gunakan kaedah al-aslu baqa'u makana ala makan. Okey. Jadi ketika itu, sekarang ni jam berapa ni? Jam pukul 9 pagi ni, dianggap wuduk kita masih ada. Okey. Contoh ataupun situasi kedua begini. Kita bangun subuh tadi pukul 6, kita mandi, ambil wuduk, kita sembahyang. Okey. Lepas tu
kita ingat memang lepas kita semayang subuh tadi, kita nak turun sarapan tu memang kita masuk bilik air, pergi kencing dulu. Okey, kita kencing, lepas tu kita pun turun sarapan pagi, pukul 8.30 kita buka kelas online Qawaid Fiqh, kan. Datang syok. Aku ni lepas aku sebelum aku sarapan aku kencing dah tadi, kan. Lepas tu aku ada ambil wuduk ke tak, kan. Tadi batal wuduk ke tak, kan. Sekarang ni kita dah ambil wuduk balik ke tak, kan. Jadi kita syok, kita dah ambil wuduk ke belum. So nak buat macam mana? Sama juga, kita cuba recall balik, kita cuba refresh memori kita balik. Adakah sebelum kita buka kuliah online, kelas qawaid pukul 8.30 ni, ada tak kita masuk bilik air balik untuk ambil wuduk? Cuba recall. Rasa aku tak ada lah aku masuk bilik air balik ni. Maka ketika itu dihukumkan bahawa kita tidak berada dalam keadaan wuduk. So maksudnya kita kena cuba recall. Okey, dah recall dah. Nak recall dekat 20 kali, tak ingat-ingat. Nak kata batal pun tak ada, nak kata tak terbatal pun tak ada. Kalau macam tu elok better pergi ambil wuduk balik ya. Senang sikit, kan. Sebab kita cuba recall pun kita dah tak mampu ingat. Ketika itu memang elok pergi ambil wuduk balik lah, senang. Okey. Baik. Contoh macam al-aslu fil asya' al-ibahah. Okey, ini juga termasuk sebenarnya ada kaitan dengan kaedah al-yaqin la yazulu bisyak. Kan? Sebab dalam hadis Rasulullah kata al-halal bayyinun wal haram bayyinun. Kan? Yang halal pun jelas, yang haram pun jelas. Maksudnya ada dalam Al-Quranul Karim Allah datangkan beberapa dalil, dalam hadis pun ada beberapa dalil tentang kehalalan ataupun pengharaman tumbuhan, makanan, binatang dan sebagainya. Okey. Jadi yang kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah ni, setiap perkara adalah harus, ini kalau tidak ada dalil. Okey. Kalau tidak ada dalil. Contoh kalau macam apa-apa binatang kan, apa-apa binatang yang berkaitan dengan hukum kita makan binatang tersebut, kan. Kalau contoh macam babi, kan, itu memang jelas dalam Al-Quranul Karim sebut, hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, yang memang jelas. Binatang-binatang lain, contoh binatang yang ada taring, ada berparuh, kan, itu disebutkan dalam hadis pengharamannya. Macam binatang rimau, burung helang tu sebab dia berparuh dan juga bertaring, kan, itu memang ada dalam hadis Rasulullah SAW. Tetapi ada beberapa kita panggil binatang yang bukan beberapa, mungkin banyak juga binatang yang pelik-pelik yang tidak ada dalam dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi apa hukum dia? So kita nak tahu hukum binatang yang tidak ada dalil dalam Quran ataupun hadis, kita boleh gunakan kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah. Tapi sebenarnya kaedah ni dia ada dia punya qaid ataupun syarat lagi, iaitu ma lam yadur, selagi mana tidak memudaratkan. Jadi jangan anggap bahawa tak ada dalil pengharaman dalam Quran ni, kita boleh bedal ni binatang yang tak ada dalam Quran. Banyak nak sebut pun banyak sangat kan. Kita pun guna kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah. Okey. Tapi kita kena faham qaid ataupun syarat kepada kaedah ini, malam yadur, ataupun selagi mana tidak memudaratkan. Okay. Jadi kalau binatang yang ada di Malaysia ini yang contoh macam ulat mulung kan, ulat kan. Okey. Ulat-ulat ni kita wallahu alam lah, setakat yang saya tahulah. Mungkin boleh kita berkongsi, yang siapa yang dengar kuliah ni boleh berkongsi. Bila macam ulat mulung ni, sebelah pedalaman, belah yang banyak belah Sabah Sarawak lah, kan, orang kampung mereka makan ulat pokok ni, yang ulat mulung ni, yang tetapi fatwa kita menyatakan bahawa ianya adalah haram sebab jijik. Okey.
dalam kitab-kitab fiqh memang dia ada sebut. Kalau dalil yang tidak ada dalam Quran ataupun hadis, maka kita kena kembali kepada pandangan para ulama Arab. Kan? Ma istaqzarahul Arab fahuwa haram. Apa yang dianggap jijik oleh Arab, maka dianggap hukumnya adalah haram. Okey. Jadi adakah pernyataan ataupun statement ini sesuai digunakan dalam suasana kita di Malaysia kan? Ini satu perbincangan yang kita boleh bincang. Okey. Cuma bagi pandangan saya, tidak semestinya apa yang dipandang jijik oleh Arab akan dianggap haram, dan apa yang dianggap elok pada pandangan orang Arab akan sesuai untuk kita amalkan. Dia tak macam tu. Kan? Dia kalau kita gunakan hadis antum a'lam bi umuri dunyakum, itu lebih sesuai bagi saya. Kan? Iaitu kamu, maksudnya khitab ini kan dia diaplikasi kepada orang setempat. Okey, ulama setempat. Jadi makna kata kalau nak rujuk, kalau nak rujuk tentang pandangan ulat mulung tu harus ataupun tidak, kalau fatwa di Sabah Sarawak itu mereka kata ulat mulung tu adalah haram dimakan. Disebabkan jijik. Sekarang ni penentuan jijik tak jijik, jangan guna hujah sebab fatwa ulama Arab kata jijik. Bukan begitu. Kalau kita nak kata ulat mulung tu adalah haram, kenapa? Sebab ulat mulung tu dia tidak ada dalil khusus dalam Quran ataupun dalam hadis. Itu yang tadi saya katakan setakat yang saya baca lah. Kan? Jadi kalau ada dalil yang berkaitan, ni kita boleh kongsi bersama. Kalau kata tak ada dalil, penentuan harus ataupun tidak ulat mulung itu, dia mesti berdasarkan kaedah al-aslu fil asya' al-ibahah ma lam yadur. So kalaulah memang ada kemudaratan dalam ulat mulung tu, maka dia haram kita makan ulat mulung kerana mudarat, bukan sebab ulama Arab kata jijik. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh faham maksud saya kan. Jadi penentuan hukum halal haram ini terhadap tumbuhan, binatang ataupun apa-apa perkara yang tidak disebut dalam Quran dan hadis, maka kita kena tengok ulama tempatan tu kata apa. Jadi fatwa di Sabah Sarawak tu kita dah memang ada pun tentang pengharaman ulat mulung, maka kita railah dan kita hormatilah. Cuma penghujahan itu yang saya cuba kita bincangkan. Kalau nak kata haram, bukan sebab ulama Arab kata haram, bukan sebab ulama kata dud itu adalah haram dimakan, sebab li'annahum istaqdharuhu, kerana mereka menganggap benda tu jijik. Tapi kalau nak kata ulat mulung itu adalah haram, kena buktikan dia adalah bahaya ataupun tidak. Baru kita boleh kata al-aslu fil asya' al-ibahah ma lam yadur. Kita nak guna kaedah ni ataupun tidak. Jadi yang kaedah-kaedah yang lain ni yang banyak saya tak akan sentuh satu persatu. Ini sekadar nak sebut bahawa ini antara kaedah-kaedah yang ada di bawah kaedah al-yaqin la yazulu bisyak. Aplikasi kaedah. Macam tadilah, orang yang yakin wuduknya masih ada, dihukumkan wuduknya kekal lah. Jadi sebarang perasaan syak yang mendatang tidak akan menyebabkan wuduknya terbatal. Macam tadi yang tadi kita katakan, aku bangun subuh, aku ambil wuduk, aku semayang, aku turun makan, aku dengan kuliah online. Setakat yang aku ni, aku confirm aku tak kentut, aku tak masuk bilik air, maka keadaan itu hukum wuduk kita masih ada dan masih kekal. Contoh kedua, orang yang yakin air dalam bekas itu telah terkena najis, maka dihukumkan air itu bernajis dan tidak boleh bersuci dengannya. Sebarang perasaan syak tentang kesucian air itu tidak menyebabkan boleh bersuci dengannya. Contoh macam ni. Katalah kita ni jenis selalu tahan timba dekat luar rumah untuk kita tahan hujan lah contohnya kan. Kita nak siram pokok ke dan sebagainya lah. Kita pun tak ada timba tu di luar rumah. Dan hujan petang ni turun memenuhi timba tersebut. Lepas tu kita duduk di beranda rumah tu, tiba-tiba kita tengok burung
mai berak dalam timba tu. Jadi bila burung berak dalam timba tu, najis dia dah masuk dalam timba tu, maka air tu bernajis lah, mutan najis. Dan kita dah tak boleh guna untuk ambil wuduk ataupun mandi wajib dan sebagainya. Okey. Lepas tu tak apalah, ni memang kita nampak sendiri kan. Kita nampak sendiri memang burung tu terbang, dia hinggap dekat timba, dia berak dalam, betul-betul jatuh dalam timba kita. Kita nampak. Lepas tu kita masuk rumah. Okey. Kita keluar balik, lepas tu kita pergi tengok dalam timba tu, tak ada pun najis. Kan? Tadi kita dah nampak dengan mata kita. Kan? Kita masuk rumah kejap, kita keluar balik tengok dalam timba tu, mana najis ni? Kan? Maka apa hukum air dan timba tersebut? Okey, hukumnya sebabkan tadi kita memang confirm nampak najis daripada burung tersebut telah masuk dalam timba, kan, betul-betul memang masuk dalam timba, kan? Maka walaupun kali kedua kita tengok tu najis tu dah tak ada, maka ketika itu dihukumkan air tu masih kekal bernajis, kan? Kemungkinan najis tu dah terurai dalam air tersebut, kan? Sebab apa? Sebab tadi kita nampak betul-betul burung tu berak dalam air timba tersebut. Okay, itu contoh. Okey, so boleh tak kita bagi contoh-contoh aplikasi kontemporari sekarang ni? Okey. Ni masa ni saya mengajar di ILIM ni, ketika ni saya bagi contoh ni lah. Okey. Contoh kejadian MH370. Okey. Iaitu penentuan adakah mangsa yang ada dalam flight MH370 itu dah dianggap meninggal dunia ataupun belum. Ini kaedah dia al-aslu baqa'u makan ala makan, ataupun kaedah istishab, dalil istishab yang ada dalam usul fiqh itu selagi mana, kan. Ini sekarang ni kejadian tu tahun bila? 2014 dah, sekarang ni dah berapa tahun dah, kan. Jadi kalau ketika itulah masih 2-3 hari, masih 2-3 hari kejadian tu berlaku, selagi mana belum ada bukti yang menunjukkan mereka mati, maka kita tidak boleh memandai-mandai menganggap mereka mati untuk kita bedak harta pusaka, ataupun untuk si isteri ini dianggap telah beredah, kemudian boleh kahwin dengan orang lain. Yang belum lagi. Sebab apa? Sebab yang pertama baru 2-3 hari, kan. Sebab manusia ni kalau contoh dia tanpa ada makanan, tanpa ada minuman ni, sekurang-kurangnya mau 5-6 hari baru mati, kan, tanpa makanan, tanpa minuman. Ini baru sehari 2 kita dah nak declare, sebab tak ada bukti. Lainlah memang hari Isnin berlaku, pagi, petang ataupun tengah hari tu memang dah sah, confirm ada serpihan, itu lain cerita lah. Ini kita cerita MH370 sampai sampai sekarang ni tidak ada satu bukti yang kukuh yang menyatakan bahawa mereka telah meninggal dunia, kan. Cuma selepas 11 bulan kalau tak silap saya, daripada undang-undang penerbangan antarabangsa menyatakan bahawa kalau dah search sampai 11 bulan tak jumpa-jumpa juga, maka boleh dideclare, kan? Boleh dideclare bahawa mereka dianggap telah terkorban. Sebab itu Perdana Menteri ketika itu Datuk Seri Najib Razak pun selepas 11 bulan baru buat kenyataan rasmi menganggap bahawa penumpang MH370 telah dianggap terkorban, dan dengan declaration tersebut pihak Mahkamah Syariah contohnya boleh mengambil itu sebagai keputusan untuk menyatakan bahawa penumpang Muslim MH370 itu telah terkorban, dan harta mereka boleh diagihkan untuk miras ataupun pusaka. Begitu juga dengan kalaulah yang meninggal tu si suami atas kapal terbang, maka si isteri ni daripada pengumuman Perdana Menteri ketika itu, dan kalau dia bawa kes ke mahkamah, maka bermula daripada mahkamah hakim menjatuhkan keputusan bahawa boleh dianggap beriddah, maka ketika itu baru start iddah dia.
dan dia boleh kahwin lepas habis iddah, dia boleh kahwin dengan orang lain dan sebagainya. Okey. Jadi sebab itulah penentuan al-mafqud, okey, memang ada perbincangan dalam kitab-kitab fiqh kita. Ada yang kata 2 tahun, ada yang kata 4 tahun, ada yang kata 7 tahun, ada yang kata kena ikut umur rakan sebaya. Kan kalau rakan sebaya dia mati umur 60-an, dia tu ketika itu masih umur 40-an, maka kena tunggu 20 tahun baru boleh dianggap sebagai dia telah mati. Kan itu ada pandangan dalam kitab-kitab fiqh. Kan jadi yang mana kita nak guna pakai kan. Ya, cuma bagi pandangan saya sebenarnya kalau itu pandangan fiqh yang terdiri daripada hasil ijtihad para ulama yang ketika itu yang tanpa ada teknologi satelit dan sebagainya. Sekarang ni kita ni zaman moden, kalau ikut undang-undang penerbangan antarabangsa tu pun dalam masa 11 bulan tu kalau kita mencari flight yang hilang ataupun orang yang hilang ni boleh dideclare mereka dianggap sebagai telah terkorban. Jadi pada pandangan saya, ini peribadi saja, terpulang pada tuan-tuan nak terima ataupun tidak, kita boleh guna undang-undang penerbangan antarabangsa itu dalam masa 11 bulan tu kita dah boleh declare orang tu meninggal dunia, maksudnya dari segi pewarisan dan juga isteri dah habis iddah nak kahwin lain tu dah boleh lah berdasarkan yang 11 bulan tu. Okey. Kemudian contoh kedua, kebakaran Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah yang 20 lebih meninggal dunia pelajar tahfiz tu kan, yang terbakar tu. Jadi apa kaitan al-yaqin la yazulu bisyak ni? Ini sama juga dengan kaedah ada sebut di sini. Yang tadi tu. Ni yang keempat tu, al-aslu bara'atuz zimmah. Kan? Al-aslu bara'atuz zimmah. Okey. So ikut kaedah asal, tanggungan seseorang itu tiada. Apa maksud tanggungan seseorang itu tiada? Iaitu bila kebakaran itu berlaku, sudah tentu dia ada suspek yang ditangkap. Memang ada 2-3 orang pelajar muda juga yang dikatakan mencetuskan kebakaran tersebut, telah ditangkap pun dan telah dibicarakan pun. Jadi kalau mengikut kaedah al-yaqin la yazulu bisyak ataupun yang lebih spesifik al-aslu bara'atuz zimmah tu, suspek-suspek ini hanya kita panggil suspek, belum terbukti bersalah. Jadi selagi mana perbicaraan belum habis, kita tidak boleh menyatakan orang itu bersalah ataupun tidak. So kena tunggu perbicaraan itu berlangsung sampai habis kan. Dan saya pun wallahu alam kurang pasti apa status kes ini. Perbicaraan memang telah dimulakan, sama ada telah selesai ataupun telah ada hukuman tu, kita kena rujuk baliklah. Cuma nak cerita di sini ialah kaitan kaedah al-yaqin la yazulu bisyak dengan contoh kebakaran Pusat Tahfiz Al-Quran Ittifaqiyah ni, ialah selagi mana orang tu tidak dibuktikan bersalah, maka dia hanya suspek muttaham sahaja, kan? Okey. Itu saja contoh al-yaqin ataupun aplikasi al-yaqin la yazulu bisyak untuk kita faham bersama, kan? Jadi makna kata dia, kalau kaedah al-yaqin la yazulu bisyak ni, dia asalnya berkaitan dengan hadis tadi tu, yang idza ashkala fi batnihi tu kan, kalau dia rasa ada angin dalam perut dia. Kemudian yang hadis as-salla salasan ama arba'an tu, dia syok, dia sembahyang 3 rakaat dah ke ataupun 4 rakaat, kan? Itu kita panggil yang asalnya. Tapi aplikasi yang tadi kita kata Imam As-Sayuti menyebutkan bahawa kaedah al-yaqin la yazulu bisyak ni diaplikasi dalam 3/4 masalah fiqh ni, sebenarnya kalau kita rujuk kepada kaedah ni, dia banyak ni, kan? Ni semua ni dia ada kaitan dengan istishab dalam ilmu usul fiqh. InsyaAllah nanti dah habis kursus intensif qawaid fiqh yang 6 siri ni, InsyaAllah kita mulakan pula dengan perbincangan ilmu usul fiqh, InsyaAllah. Jadi setakat itu sajalah perbincangan kita pada hari ini untuk memahami secara ringkas tentang kaedah al-yaqin la yazulu bisyak. Dan kaedah ini adalah kaedah yang kedua
daripada 5 kaedah utama qawaid fiqhiyah. Okey, insya-Allah kita jumpa lagi. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu datangnya daripada diri saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.